Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membacakan ta'lim berkenaan tajuk amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ribut. Jadi dengan itu, jangan lupa subscribe, like and share. InsyaAllah. Boleh ngaji ke bro? Saksikan. Baik, kita terus kepada ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila berlaku ribut dan taufan akan zahir perubahan pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pucat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjalan keluar masuk dalam keadaan resah sambil membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon daripadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada dalamnya dan kebaikan yang engkau kirim dengannya. Dan aku berlindung denganmu daripada keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalamnya dan keburukan yang engkau kirim dengannya. Apabila hujan mulai turun, kegembiraan mula kelihatan pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, iaitu Aisyah, wahai Rasulullah, apabila melihat awan, semua orang akan bergembira kerana awan ialah tanda akan turun hujan. Sebaliknya tuan kelihatan gelisah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Aisyah, adakah aku boleh berasa yakin bahawa tidak ada azab bersama-sama angin itu? Kaum Ad telah diazab dengan perantaraan angin. Apabila mereka melihat awan, mereka bergembira lalu berkata, awan itu akan membawa hujan untuk kami, sedangkan dalam angin itu ada azab." Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, ini ialah awan yang membawa hujan kepada kita. Mendengarkan kata-kata itu yang demikian, Nabi Hud alaihi salam berkata, tidak, bahkan itulah azab yang kamu minta disegerakan, iaitu azab yang tidak terperi sakitnya, yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhan. Setelah azab itu menimpa mereka, mereka menjadi punah ranah. Tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikian kami membalas kaum yang berdosa. Surah Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25. Keterangan. Inilah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun daripada sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan bahawa baginda ialah sayyid ul awwalin wal akhirin, penghulu semua orang yang terdahulu dan terkemudian. Dalam kitab suci Al-Quran pun ada ayat yang menyatakan
bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umat ini selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Sungguh pun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji sedemikian, namun apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat awan hitam dan ribut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih teringatkan azab yang menimpa kaum yang terdahulu kerana ketakutan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ini, marilah kita melihat keadaan diri kita sendiri. Meskipun hampir setiap masa kita terlibat dengan dosa, namun selepas melihat gempa bumi dan pelbagai macam azab yang lain, kita tidak pun terkesan dengan azab-azab itu. Kita juga tidak menyibukkan diri kita dengan taubat, istighfar dan solat. Tetapi sebaliknya, kita menyibukkan diri kita dengan pelbagai kajian yang sia-sia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.